Selamat malam, salam sejahtera. Baru beberapa jam, Najib kalah dalam dua rayuan di Mahkamah Persekutuan kemarin. Hari ini tampil pula dua pemimpin utama UMNO yang tak pergi menyokong Najib di Mahkamah Persekutuan. Mereka tak hadir pun memberi solidariti kepada Najib di Mahkamah Persekutuan pada hari pertama perbicaraan Najib. Tapi hari ini tampil dengan begitu hebat dan gagah berani. Zahid Hamidi tampil mengatakan beliau mengajak semua akar umbi UMNO untuk bersolidariti menyokong Najib, memberi sokongan kepada Najib. Ramai jugalah mahkamah-mahkamah netizen yang lain yang tidak setuju dengan Zahid Hamidi. Mereka tidak menyokong pun solidariti yang dicadangkan oleh Zahid Hamidi. Kerana netizen ini kata daripada memberi solidariti kepada Najib Tun Razak yang sudah dibuktikan bersalah oleh Mahkamah Tinggi, lebih baik memberi solidariti kepada TLDM, Tentera Laut Diraja Malaysia, yang tak dapat lagi kapal tak siap-siap lagi melibatkan dana RM9 bilion itu. Mereka kata begitulah. Jadi mereka kata daripada menyokong solidariti Najib, buang masa aja, lebih baik menyokong solidariti pertahankan kedaulatan negara yang diperkotak-katikan akibat kapal tak siap-siap lagi. Dan hari ini pendedahan luar biasa terjadi apabila dokumen dinyah klasifikasikan atau dinyah rahsiakan, tidak lagi diklasifikasikan sebagai dokumen rahsia dan telah dibuka. Akhirnya pendedahan luar biasa mendedahkan penafian Zahid sebelum ini adalah penafian yang kelihatan seperti berbohong, dan penafian itu disanggah oleh dokumen yang ada dalam dokumen dinyah klasifikasikan itu dengan tanda tangan, tulisan tangan Zahid Hamidi menyatakan sila laksanakan dalam surat niat kepada BNS. Itu pertama. Yang kedua, apabila Ketua UMNO, Ketua Pemuda UMNO, yaitu Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, menyatakan bahawa keputusan mahkamah rencatkan hak Najib. Aku tak faham langsung apa yang Ashraf kata, keputusan mahkamah merencatkan hak Najib. Aku tak tahu apa Najib punya hak yang direncatkan, kata Ashraf ini. Kerana mahkamah, ketua hakim telah memberikan penerangan yang begitu mudah. Penerangan yang begitu mudah difahami kenapa permohonan Najib itu ditolak. Yang pertama tentang Hakim Nazlan, mahkamah menyatakan bahawa ketua hakim menyatakan bahawa tiada kaitan dengan kes Najib. Kerana menurut peguam pendakwaan, mereka mengatakan semua orang tahu sebelum Nazlan menjadi hakim kepada Najib, semua orang dah tahu siapa Nazlan dan sepatutnya pasukan peguam Najib telah mengetahuinya sebelum keputusan diumumkan. Ini sudah keputusan diumumkan, rayuan dah dibuat, barulah timbul pula ada kaitan dengan Maybank pula. Dan bukti yang Najib katakan mau dimasukkan itu adalah bukti yang hanya kabar angin atau dengan istilah lain hearsay, kata pendakwaan. Jadi itulah. Yang kedua pula, hakim mengatakan bahawa penangguhan 3 ke 4 bulan yang dipohon oleh pasukan pembelaan Najib adalah juga tidak boleh diterima kerana mereka sepatutnya, pasukan peguam Najib sepatutnya tahu tempoh waktu yang telah ada, yang masih ada sewaktu Najib menukar pasukan peguamnya daripada Muhammad Safi Abdullah kepada pasukan Zaid Ibrahim. Mereka sudah tahu, tinggal ini temponya, tinggal ini waktunya yang ada, tapi diambil juga alih oleh pasukan peguam Zaid Ibrahim. Jadi menurut mahkamah, menurut ketua hakim, mereka sepatutnya sudah tahu. Buat apa lagi nak pohon panjang-panjangkan? Ketua hakim kata memang hak Najib. Najib ada hak untuk menukar pasukan pembelaannya, pasukan peguamnya. Itu hak dia. Tetapi pasukan peguam Najib tidak mempunyai hak
untuk memanjangkan atau memohon penangguhan kerana alasan tidak bersedia. Dan pasukan pembelaan Najib pula tidak memberitahu menurut mahkamah mengapa mereka tidak bersedia. Itu sebabnya mahkamah menolak penghakiman Najib dan mudah. Ketua Hakim juga menyatakan di dalam penerangan kepada Najib mengatakan bahawa Najib mempunyai hak sama dengan orang lain. Orang lain pun sedang menunggu perbicaraan mereka. Sekiranya perbicaraan Najib ditangguhkan lagi dan dipanjangkan lagi, ini menyebabkan yang lain akan terkorban. Penjenayah-penjenayah yang lain, orang yang sedang menunggu dibicarakan di Mahkamah Persekutuan akan terlibat sama. Jadi menurut Ketua Hakim, tidak boleh dikorbankan masa, uang, dana untuk meneruskan penghakiman itu juga hak-hak orang lain yang juga menunggu giliran untuk dibicarakan. Jadi, apa sebenarnya yang dikatakan oleh Ashraf Wajdi Dusuki ini mengatakan keputusan mahkamah rencatkan hak Najib. Keputusan Mahkamah Persekutuan yang tidak membenarkan permohonan Najib Razak untuk mengemukakan bukti tambahan yang dikaitkan dengan kes rasuah SRC Internasional bernilai Rm42 juta dilihat merencatkan hak tertuduh, kata pemuda UMNO. Ketuanya Ashraf Wajdi Dusuki berkata, sekiranya bukti-bukti itu tidak kuat sekalipun, panel-panel 5 hakim yang dipengerusikan oleh Ketua Hakim Negara Tengku Maimun Tuanku Mat sepatutnya membenarkan peguam bekas Perdana Menteri itu mengemukakannya terlebih dahulu. Ashraf Wajdi pula yang mau jadi hakim, dia kata sepatutnya mereka membenarkan. Bagus jugalah dia ni kan. Tapi nampaknya pemikiran hakim sebenar tidak sama dengan pemikiran tokoh politik semata-mata. Sebab hakim mereka tidak mempunyai kepentingan apa-apa. Tetapi Ashraf Wajdi Dusuki, dia selaku orang bawahan Najib, dia adalah berkepentingan. Itu sebab dia cakap sepatutnya membenarkan peguam Najib. Tidakkah mahkamah mahu tahu apakah bukti itu? Sebenarnya bukti itu sudah diketahui oleh mahkamah pun. Mahkamah dah beritahu bukti yang mau dikemukakan itu tiada kaitan. Jadi apa yang dikatakan oleh Ashraf Wajdi Dusuki lagi ni yang mengatakan bahawa mahkamah tak mahu tahu ke apa bukti itu? Mahkamah dah tahu dah. Tidakkah kita semua juga mau tahu apa yang sebenar-benarnya berlaku? Dah tahu dah. Dalam perbicaraan di mahkamah tinggi, mahkamah rayuan sehingga ke Mahkamah Persekutuan, semua orang dah tahu dah. Semua itu yang nak ditambah-tambah itu sebenarnya pada pendapat kami adalah bertujuan untuk melengah-lengahkan masa sahaja. Dan pada akhirnya jika bukti-bukti ini mahu ditolak juga, maka tolaklah atas sebab kelemahan bukti itu sendiri, kata Ashraf. Bukannya atas sebab teknikal yang sebenarnya boleh ditimbang atas budi bicara, katanya dalam satu hantaran di Facebook hari ini. Aku tak setuju dengan apa yang Ashraf Wajdi Dusuki kata ini. Kerana aku setuju dengan 5 hakim yang arif lagi mulia ini. Sebab apa yang saya percaya, hakim-hakim 5 orang ini tidak ada kepentingan berbanding Ashraf Wajdi Dusuki. Itu dulu ulasan untuk kali ini. Apa yang penting adalah semua orang tahu, semua orang dah tahu bahawa keputusan Mahkamah Persekutuan kemarin adalah keputusan yang paling tepat. Yang tak mau terima itu adalah kerana mereka berkepentingan semata-mata. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama. Cintai Malaysia aku, kita jumpa lagi. Bye-bye.